Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya nak masuk membicarakan hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. Wa an Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi qala ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi meriwayatkan, katanya, pernah aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu perkara dalam Islam yang tidak perlu aku tanyakan lagi pada orang lain sepeninggalan. Dalam satu riwayat lain disebutkan selainmu, mana aku tidak perlu lagi tanya orang lain selainmu. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Katakanlah, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian "Tsumma istaqim." Kemudian beristiqamahlah, yakni berpegang teguhlah dengan ajaran Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini dalam nota ni mana diletak tajuk iman yang kamil, mana iman yang sempurna. Dalam hadis ini disebut bagaimana Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi, dia kata dia pernah dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi cerita kepada dia tanya Rasulullah, kulli fil Islam, sebutkan kepada saya, ceritakan kepada saya, rayaklah pada saya di dalam Islam ni. Qaulan sini maknanya bukan dengan erti kata-kata. Ini salah satu contoh hadis Nabi, qala yaqulu qaulan, tapi dia bukan dengan erti kata-kata, tapi dia dengan erti sesuatu perkara, atau setengah ulama sebut suatu amalan. Qaulan, sebab dalam bahasa Arab ni dia boleh qala tu dengan makna fa'ala ada. Ini antara contohnya. Jadi kalau kita terjemah, sebutkan kepada saya dalam Islam satu ucapan, satu kata-kata. Amantu tu makna satu amalan, iqrar, amalan tu satu perbuatan. Dua sini, beriman sebut,
bukan sekadar beriman dalam hati, tapi ungkapkan dengan lidah, aku beriman. Sesuai dengan banyak hadis lah tajdid kalimah la ilaha illallah itu. Kemudian istaqim, ini perintah supaya mengekalkan amalan paling minimah. Jadi dalam hadis ini beberapa perkara lah kita boleh bincang, kerana hadis ini ringkas saja. Yang pertamanya, kita ambil sedikit biodata perawi yang tertinggilah, iaitu sahabat radhiyallahu an, iaitu Sufyan bin Abdullah As-Thaqafi. Jadi Sufyan bin Abdullah As-Thaqafi ini kunyah dia adalah Abu Amr atau Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah As-Thaqafi memeluk Islam bersama-sama dengan rombongan Bani Thaqif. Sayyidina Umar telah melantik dia sebagai pemungut zakat dan penerima sedekah bagi pihak kerajaan yang dikeluarkan oleh orang-orang di Taif. Sebab Taif ni di situ, Bani Thaqif ni dia tinggal di Taif. Jadi pelantikan itu berlaku setelah Amir sebelumnya, iaitu Uthman bin Abil As, ditukarkan ke Bahrain. Kata Ibn Abdul Bar, Sufyan ini beliau tersenarai sebagai sahabat Nabi yang tinggal di Taif. Beliau sempat mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkannya. Kata Mulla Aliul Qari, hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, mana hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah As-Thaqafi ini ada 5 sahaja, kata Mulla Aliul Qari. Jadi Taif ni kena ingatlah, Taif ni sebenarnya satu tempat yang sangat penting bagi pemimpin-pemimpin Quraisy. Taif misalnya dalam kitab-kitab sejarah, mengikut kajian ulamanya, salah satu sebab kenapa pemimpin Quraisy sangat tidak gemar, tidak suka Nabi pergi berdakwah di Taif itu, nak membawa Islam ke Taif itu, sehingga dia hasut masyarakat Taif supaya halau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya kerana faktor ekonomi. Kerana di Taif itu banyak kebun-kebun yang dimiliki oleh pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu di Taif. Dan Taif ini terkenal sebuah tempat yang sangat subur. Buah delima paling berkualiti di Taif lah. Dan kebun-kebun ini, estate ini dimiliki oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ni. Jadi ini kalau kita baca sejarah, misalnya Syekh Salabi, kenapa? Padahal kalau kita nak kira dari segi logik, dah benci sangat Nabi nak bawa dakwah ke Taif. Senanglah sikit masyarakat pemimpin Quraisy tak serabut dengan Nabi. Tapi kenapa benci pula, malah lagi? Salah satunya kerana faktor ekonomi. Itu Taif. Perkara yang kedua dalam hadis ini, bila Sufyan bin Abdullah, dia hadis dalam bentuk ni banyak sebenarnya. Kalau kita perhati dalam kitab-kitab hadis memang banyak. Mana sahabat Nabi tanya, cerita kepada saya satu amalan yang mana kalau saya buat, saya tak perlu dah saya tanya orang lain. Hadis-hadis bentuk macam ni sebenarnya banyak. Kalau kita temui dalam kitab-kitab hadis banyak. Misalnya ni salah satunya. Mana dia nak biar Nabi sebut mana satu perbuatan yang mana kalau dia buat hal tu cukup dah untuk dia, tak perlu dah dia tanya orang lain. Memadai. Mana satu kalimah yang walaupun ringkas tetapi dia merangkumi, dia boleh masuk banyak ajaran-ajaran, amalan-amalan yang lain. Itu maksud dia tanya. Makna dia nak, kalau bahasa Kelantan kita kan sebut wakilah. Minta wakilah. Tu kalau bahasa Kelantan kita minta wakilah. Makna benda yang orang panggil jamik dan manik, benda yang perlu termasuk dalam kata-kata itu, benda yang tidak perlu terkeluar. Wakilah. Nabi pun kata kepada dia, Nabi kata, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Padahalnya Sufyan bin Abdullah ni beriman dah
Apa maksud Nabi SAW? Kemudian Nabi kata istiqamah. Istiqamah tu maknanya kamu tetap di atas agama Allah, buat dengan tekun, dan jangan tinggal buat sama, begitu sama. Kita akan bincanglah sepan unsur ciri-ciri istiqamah seperti yang disebut oleh ulama secara ringkas. Kerana hal ni kita bincang dah dalam kitab Matan Arba'in. Panjang dah kita bincang bab istiqamah. Cuma saya nak sebut secara ringkas. Jadi amantu billah di sini dia memberi erti sebagai nak tazkirah kepada diri sendiri. Sebab benda-benda gini, perkara-perkara ni, isu beriman kepada Allah ni, dia bukan sekadar kita buktikan dengan perbuatan yang tidak bersifat lafaz itu. Selain daripada kita semaya, kita kena sebut sama amantu billah, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, jaddidu kalimat la ilaha illallah, kata Nabi. Kena baru sama kalimah la ilaha illallah. Sebab bila kita sebut sebutan-sebutan, ungkapan-ungkapan yang merujuk kepada beriman pada Tuhan, sebenarnya kita mengajar diri kita, tamarrun, kita latih diri kita. Maknanya ungkapan-ungkapan amantu billah, aku beriman dengan Tuhan, hak ni sebenarnya dia sumber motivasi nak melatih diri. Dia ada unsur-unsur gitu. Sebab tu Nabi SAW kata ni, dia orang yang kerap ucap kalimah-kalimah begini, dia boleh merubah hidup dia, boleh menyebabkan dia jadi insaf, boleh menyebabkan ada kesedaran, boleh menyebabkan dia jadi ingat kesalahan-kesalahan dia, boleh menyebabkan dia jadi nak meningkatkan ibadat dia. Banyak benda-benda yang positif boleh lahir daripada kita memperingatkan diri kita sendiri. Aku ni hamba Allah, aku ni beriman kepada Allah. Kita sebut gitu, telinga kita dengar. Sebab tu Nabi SAW kata gitu. Dan hak paling penting lagi, summa istaqim, kemudian beriman pada Allah, kemudian istiqamah. Jadi istiqamah secara ringkas lah, secara ringkas. Sebab benda ni kita bincang dah sebenarnya dalam hadis pak mula-mula pun ada dah bincangnya. Nah, misalnya ihsan itu salah satunya istiqamah, ciri-ciri ihsan itu sendiri. Baik. Summa istaqim, kemudian istiqamah. Istiqamah ni apa makna? Beriman kepada Allah. Sebab itulah dalam setengah-setengah kitab dia sebut beriman kepada Allah dan istiqamah. Apa maksud? Apakah istiqamah sebut amantu billah? Sebut sama. Apakah maksud begitu? Kalau kita faham gitu, itu pemahaman secara zahir sangat tu. Yang maksud sebenarnya kaitan di antara beriman, aku beriman kepada Allah, kemudian Nabi kata istaqim, guna fi'il amar itu dengan erti kamu kena bukan sekadar kamu melaksanakan tuntutan la ilaha illallah itu, tapi kamu kena istiqamah. Jadi istiqamah ni, antara ciri istiqamah bukan sekadar tak tinggal amalan itu, tetapi yang pertama, dia punya ciri istiqamah. Yang pertama, mana buat sama lah, sentiasa melakukan perbuatan, tak tinggal. Tu makna istiqamah hak zahir pun gitulah makna dia. Yang kedua, sentiasa memuhasabah amalan itu. Kita cek sama amalan semaya kita ni hari ni apakah lebih baik daripada kemarin. Maka semaya duk teringat habis, teringat situ, teringat sini, lagu mana kita pun daripada muhasabah terhadap amalan itulah, maka kita akan cuba baiki dari masa ke semasa. Itu ciri istiqamah. Yang ketiga, ciri istiqamah yang dimaksudkan di sini, dia merujuk kepada sentiasa memikirkan dan berusaha untuk meningkatkan kualiti ibadat dan juga kuantiti ibadat itu. Itu antara yang disebut oleh ulama lah. Mana mikir sama. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata tidak sampai ke makam istiqamah seseorang itu kalau ibadat dia dalam keadaan tidak meningkat dari dua unsur tu. Unsur kita kata aspek kualiti dan kuantiti. Tak ada peningkatan. 10 tahun duk main takut tu, tak ada perubahan. Misal, maka sebenarnya tak sampai pada makam istiqamah lagi. Jadi ada setengah ulama dia buat mari dalil Nabi. Sebab Nabi ni ibadat dia ni dia meningkat. Semakin tua, padahal semakin tua semakin tak cekak dah, semakin letih dah tubuh. Tetapi peningkatan dari segi ibadat semakin hebat, semakin tinggi, semakin lama semaya. Semakin tua semakin lama semaya. Tu. Jadi istiqamah tu dia makna gitu. Yang keempatnya mana kita jaga. Makna istiqamah juga
Selain daripada 3 perkara yang saya sebut tadi, termasuk dalam istiqamah juga sentiasa memikirkan perkara-perkara yang boleh menjejaskan ibadat. Dia fikir juga. Misalnya semaya, apa yang jadi tak khusyuk, apa yang jadi terganggu. Boleh jadi kerana ada amalan-amalan sebelum semaya itu yang tidak menepati syariat. Dia mikir semua. Kerana amalan-amalan kehidupan seharian ini boleh menjejaskan ibadat utama. Ibadat yang utama dia boleh menjejaskan. Jadi kena beringat lah. Sebab tu istiqamah ni hakikat sebenarnya satu bentuk kesedaran, keinsafan, yang mengajar manusia supaya sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna istiqamah sebenarnya. Bukan sekadar buat sama, tapi mikir terhadap ibadat. Mana orang yang istiqamah ni dia tidak setakat ni. Dia tidak kata kita beres dah, lega lepas semaya rasa lega. Dia tidak setakat tu. Tetapi dah setara mana semaya kita? Kualiti setara mana? Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedekah dia walaupun sama banyak dengan orang lain, tapi kenapa nilai dia tidak sama? Kenapa begitu? Adalah hadis Nabi sebut kalau Sayyidina Abu Bakar sedekah secupuk atau separuh cupuk, tak akan sama dengan orang lain yang sedekah siapa sebesar bukit Uhud emas, tak sama. Ayatnya walaupun nampak sikit saja sedekah Sayyidina Abu Bakar, tapi nilai dia tu tinggi. Kenapa? Semua ulama kata kerana tingginya keimanan dia. Maknanya peningkatan iman itu dia berkait dengan peningkatan ibadat itu, peningkatan amalan itu. Itu maknanya istiqamah. Sesuai lah dengan kita kata aku sibuk ma'al hijrah ni kira. Ni lah sebenarnya. Makna hijrah, makna ibadat dia ada hijrah, kena ada peningkatan, dia ada peningkatan, perubahan. Daripada kedudukan yang rendah kepada peringkat yang lebih tinggi, daripada yang baik pada lebih baik. Itu maknanya dia ada dalam makna istiqamah. Bahkan setengah ulama sebut, dia kata istiqamah ni sebenarnya makam yang sangat tinggi. Makam yang sangat tinggi. Sebab tu bila manusia sampai kepada peringkat makam istiqamah ni, semua ibadat yang diarahkan oleh Allah, diarahkan oleh Rasul ni adalah merupakan kenikmatan. Dia rasa nikmat, tidak rasa berat dah. Jadi nak sapa ke tahap tu tak tahulah bila boleh sapa. Tetapi walau bagaimanapun kalau tidak sampai ke tahap itu pun kita tetap melakukan ibadat. Itu dari sudut istiqamah secara ringkas ni. Kerana kita bincang dah dalam hadis keberapa saya tak ingat dah, dalam matan Arba'in Imam Nawawi itu ada sebut. Kita bincang dah sini. Baik. Misalnya ayat Al-Quran ada disebut berkenaan dengan istiqamah ini. Ayat yang mana ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya dalam nota tu ada disebut ni, saya sebut secara ringkas ni, lepas tu boleh baca sendirilah nota tu. Misalnya dalam suratul Ahqaf ayat 13. Ni manusia bila sampai ke peringkat istiqamah, maqam istiqamah, dia ada kesan. Dia bukan sekadar naik maqam, dia ada berubah. Ni kalau kita rasa kita ada maqam tinggi tapi tak ada berubah sikap, tak ada berubah sikap. Perangai penting kita kata dah. Kononnya kita rasa kita ni sudah duduk peringkat tinggi. Tak jadi, cuba tengok. Ni. Misalnya surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, lebih kurang dengan amantu billah tu makna dia tu. Orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, maknanya dia menyatakan kami semua beriman kepada Allah. Allah lah Tuhan kami. Kemudian thumma istaqamu, kemudian mereka berpegang teguh dengan konsep iman billah itu. Mereka merealisasikan iqtida, kehendak iman billah. Apa kehendak tuntutan iman itu? Apa kehendak ataupun tuntutan yang dikehendaki di sebalik lafaz beriman kepada Allah? Hak tu dia jaga. Kalau dalam bahasa lain, enggak mana orang yang junjung titah perintah Allah, orang yang memartabatkan sunnah, seperti mana Sayyidina Uthman ibn Affan. Kata Abdullah ibn Umar, bila orang tanya dia, bila timbul fitnah terhadap
Sayyidina Uthman Ibn Umar kata, Aku tengok dengan mata aku sendiri. Hari mula-mula Sayyidina Uthman mengambil jawatan khalifah itu, menduduki jawatan khalifah sampai dia mati kena bunuh. Aku tengok sendiri Sayyidina Uthman lah orang yang paling kuat jaga sunnah Nabi. Orang yang paling kuat jaga sunnah Nabi. Dia tidak berkompromi dengan sunnah Nabi. Dia jaga sunnah. Kata Abdullah ibn Umar. Itu makna istiqamah tu. Bahkan ulama sebut, saya baca dalam buku, ulama sebut Sayyidina Uthman nampak sangat dia tu sangat yakin dengan hadis Nabi, dengan kata-kata Nabi, seyakin dia dengan Quran, sehingga bila orang nak bunuh dia, sahabat-sahabat nak mempertahankan dia tak sebab apa? Sebab Nabi sebut dia akan mati ketika dia pergi. Jadi dia berasa dia akan mati. Jadi dia boleh terima. Tidak berasa gundah gulana, tidak berasa sedih, tidak berasa hibah, tak ada. Mana dia boleh terima bukan sekadar pelaksanaan ibadat dia buat. Dia membuktikan dia terima qada dan takdir Allah SWT. Sebab tu ulama kata salah satu ketinggian. Setengah-setengah ulama kata kita tak fahamlah apa yang Sayyidina Uthman faham daripada hadis Nabi. Yang Nabi kata dia akan mati dalam keadaan tragis dan dia akan mati dalam keadaan yang teraniaya. Nabi sebut, jangan letak jawatan, jangan buat pakaian yang Allah, pakaian kemuliaan yang Allah pakaikan kepada engkau. Itu arahan Nabi pada Sayyidina Uthman. Semua pensyarah-pensyarah hadis kata pakaian itu dengan maksudnya pemerintahan, kuasa yang Allah beri kepada dia. Sebab tu dia pertahankan sampai mati. Dia pertahankan sampai mati. Dan saya sendiri melihat perkara ini, selain daripada perkara itu sudah tentunya adalah taqaddar dan takdir Allah, di situ dia ada isyarat beberapa perkara lah. Nah, isyaratnya bahawa ni kita melihat dari aspek mana orang yang baik itu mau boleh berlaku konflik, boleh dibunuh dalam perjuangan. Mana tidak pelik. Enggak kalau kita ni tidak juh belah mana. Tidak juh belah mana. Jadi kalau nak kena ujian Allah, orang nak fitnah, rendah benar. Setahu Sayyidina Uthman bukan kenal lagi. Setahu tu. Yang mana kalau kita tengok dalam kitab-kitab lah, kitab-kitab lama, kita pergi baca kitab asal, cerita tentang Sayyidina Uthman. Orang-orang yang bunuh dia, ni mari nak bunuh dia, orang tak kenal dia. Sebab itulah bila orang nak bunuh dia, sahabat-sahabat yang pertahankan dia tu, dia suruh masuk dalam rumah dia koci. Mana orang lain dia hambat klik. Dia nak berhadapan. Dia nak berhadapan sendiri dia. Sebab dia takut dia mati pun tak apa. Jadi bila dia tubik daripada rumah dia, tentera-tentera yang tak kenal, orang-orang pemberontak terdiri daripada puak-puak yang terpengaruh dengan ajaran Syiah Sabaiyah ni, hundur ke belakang. Dia terkejut bila dia tengok Sayyidina Uthman tu. Dia terkejut tengok muka Sayyidina Uthman tu. Sebab muka Sayyidina Uthman ni, kalau orang tengok ada unsur keinsafan dalam muka dia. Terkejutlah dia. Sebab dia kalau masa dia duduk di Mesir, duduk di Kufah, gambar Sayyidina Uthman ni seorang yang sangat jahat, wangan huduh luar biasa. Antara yang Syiah sebarnya Sayyidina Uthman ni gila set. Gila set. Sehingga dia sebut siapa dia panggil Sayyidina Uthman, dia gelar dia gelar pada Sayyidina Uthman ni dengan gelaran kemaluan binatang. Dia gelar dalam kitab-kitab dia. Siapa begitu sekali. Jadi image Sayyidina Uthman sangat buruk. Tapi bila pergi tengok Sayyidina Uthman terkejut. Nampak jauh gini mu. Tetapi gerak ke hak belakang bagi dengan ramah, akhir sekali terbunuh juga Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi apa yang saya nak sebut sini ya? Mana istiqamah. Dia yakin dengan hadis Nabi. Mana sanggup mati kerana hadis Nabi. Kita terima. Maka orang yang kata Rabbuna Allah kemudian dia berpegang teguh dengan ajaran Tuhan hak dia beriman tu, dia tak timbul rasa takut. Hilang rasa takut, hanya kepada Allah saja takut. Dan dia tidak rasa sedih kalau dia hilang jawatan, hilang pangkat, hilang kebenaran, asalkan dia
berada di atas jalan istiqamah. Ini ciri dia. Jadi hadiah sebenarnya setakat saya hidup perhati tengoklah, mana ayat ni antara maksud yang tersirat sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi satu nilai kepada kita. Kita boleh kenal pasti diri kita. Mana dalam menegakkan agama Allah ni, dalam apa tahap sekalipun, kalau ada kebimbangan hilang jawatan, kalau ada kebimbangan takut hilang projek kerana nak menegakkan agama Allah, maka kita tak sampai lagi ke tahap istiqamah itu. Tak sampai lagi. Sebab tu kalau kita perhatikan, sebab tu sepatutnya dijadikan satu sukatan. Lagu mana perjuangan pengorbanan ulama-ulama silam. Supaya Imam Syafi'i, ingat Imam Syafi'i ni sentiasa terhampar kapek merah ke dalam perjuangan hidup dia. Dak kapek pun tak ada. Lari ada nyambak demo supaya Imam Nawawi sendiri, supaya Imam Ahmad sampai mati nak kena kata. Padahal Imam Ahmad ni jahat kah? Jahat wan orang alim gitu semua. Tapi itulah dalam perjuangan kerana nak menegakkan agama Allah, nak mempertahankan kebenaran. Jadi kalau ada bimbang, takut gitu gini, terkunci lidah kerana sebab-sebab dunia, maka kita sebagai orang Islam, kita kena ingat maknanya aku ni berada di tahap yang rendah sebenarnya. Maka perlu kita latih lagi lah. Sampai satu peringkat kita tak usi. Sebab saya nak bakar ni tak usi. Saya nak bakar ni, kalau kita baca sejarah dia ni dalam konteks istiqamah ni, dia gini, setiap ayat Quran, setiap hadis ke, sahabat yang paling tinggi dari segi pengamalan Quran, pengamalan hadis, dia kena rujuk situ. Misalnya saya nak bakar ni, tak usinya. Dia kita jumpa bukan sahadis. Bila dia sedekah kat Nabi tanya, lepas tu tinggal ke dia kata Allah dan Rasul. Maknanya yakin tu. Hak tu tak boleh tiru-tiru, tak jadi. Tebal-tebal tiru kan? Mepeh kan? Tak boleh tiru. Hak tu dia mari hasil daripada latihan. Hasil daripada amalan. Ikut Nabi, dia mari jiwa lagu. Enggak orang lagu ni tak boleh nak beli ni. Tak laku nak beli. Dia tak makan upai ni orang lagu ni. Sebab tu tinggi, sebab tu istiqamah dia melepasi hak dunia. Dia hilang, dia maknanya dunia tak boleh nak kawal dia. Dia boleh kawal dunia. Walaupun dia dalam keadaan biasa, tapi dunia tak boleh nak kawal dia. Sebab manusia dia akan jadi hina kalau dunia kawal dia. Kebenaran kawal dia, dia jadi hamba dunia. Ini makna istiqamah. Sebab tu dalam kitab-kitab disebut istiqamah. Bila ramai orang istiqamah, bila seorang tu ada sifat istiqamah, mana dia dengan Tuhan, dia tak kira. Dia boleh ikut tahap dengan tenang, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa takut, tak ada. Jadi kalau kita puasa, bila kita nak tegak sunnah, takut orang pecah misalnya, tu nak pecah dia mulai lepas kita Mana kalau mari perasaan itu, kita kena insaf lah, kita kena istighfar banyak. Maknanya kita ni masih lagi, orang panggil tidak sampai ke tahap tu lah. Jadi berusaha lah. Boleh jadi semaya tak cukup, boleh jadi puasa tak, puasa bulan Ramadan saja. Tu pun lama lagi kau nak habis bulan Ramadan ni tu. Jadi maknanya jauh lah tahapnya. Jadi makna hadis-hadis ini sebenarnya kita suruh diri kita. Jadi kalau nak jadi pejuang Islam, makna inilah dia panggil latihan-latihan yang perlu dilalui. Kalau kita tengok askar tu, nak jadi askar ke tak? Ada sahabat saya tu tubuh dia besar, kita duk ngaji dia lah, tubuh paling comel sekali sasa. Tapi bila pergi nak jadi askar, pergi baru boleh lari klik. Aduh, kau kata nak pikir watanya. Nak jadi askar sangat. Tak kaya ginjam siapa situ. Padahal latihan dia. Sebab apa askar ni sifat dia lagu ni. Mesti dia kena latihan yang sesuai dengan. Hal ni pun latihan nak jadi pejuang Islam ni lah. Kalau kita tak perang pun, musuh kita utama kita syaitan tu yang ganggu kita setiap saat. Jadi kalau kita gagal melalui latihan-latihan begini, kita akan rebah, kita akan kalah. Walaupun orang tak nampak kita kalah, tapi hakikat kita sudah kalah dalam perjuangan hidup kita. Jadi kalau nak kita ni ada kekuatan, inilah jalan dia. Apa dia? Kena usaha dia capai makam istiqamah itu dengan cara melakukan ibadat. Sebab tu kan kita tengok dalam ayat Quran pun ada sebut dalam hadis pun. Tidak akan dikira beriman semati kalau tak pernah kena ujian. Orang yang tak pernah kena ujian, hakikat sebenarnya dia belum teruji lagi dia iman di setara mana. Semua sahabat Nabi sudah teruji.
dengan ujian yang tidak tertanggung kita kalau kita tengok sahabat Nabi. Hijrah tu saja. Kalau kita nak bahas tentang hijrah tu saja. Kalau hijrah kita lah ni suka, ipo pitih nak hijrah. Muka suka. Boleh naik kapal terbang, sewa chalet, boleh pergi mandi situ. Kita hijrah kita gitu lah. Mana pindah pak, itu zahir lah. Pergi musafir kita suka. Naik kapal terbang, ada taman murah. Tak jatuh, tidak jatuh semua kapal terbang ni. Jaga-jaga jatuh. Suka. Tapi sahabat Nabi, hadirat setengah-setengah sahabat tu bila nak hijrah, isteri dia tua tak wui lagi. Berebut tangan anak siapa cabut lengan ada sahabat. Anak nak pergi hijrah ke Madinah, tua kata tak boleh, mu nak pergi seorang, pegang tangan anak berebut kata tua cabut lengan. Hak bini tak usah kira, tak lagi dia pergi seorang. Cuba fikir air mata pas kaki sahabat. Kering air mata, jadi teringat pada keluarga. Patut harta tak boleh bawa sikit apa. Abdul Rahman Ibn Auf pergi selas punggung, bina kekayaan semula di Mekah, harta dia semua jadi milik pokok kafir Quraisy. Itu kita kata harga yang terpaksa dibayar oleh sahabat demi untuk menegakkan Islam. Tu kedudukan sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita kena ingat sahabat-sahabat Nabi yang berada di bumi Mekah ini, yang berhijrah itu, jangan kita fikir antara kita fikir orang-orang suku hamba dah. Mengikut kajian ulama-nya, hamba ni ada 9 orang, setengah-setengah ulama kata. Tak ramah. Lepas tu orang-orang susah ni ada hak 9 yang besar. Majoritinya adalah anak-anak pemimpin, tokoh-tokoh, orang yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu. Sebab itulah bila sahabat Nabi pergi ke Madinah, terus dia dapat membentuk kerajaan dan dia memperkukuh kerajaan. Kenapa? Kerana sahabat tu dalam pelbagai bidang ilmu. Semua aspek tu ada kepakaran sahabat. Kalau hamba ramai, letih katlah Nabi. Sebab kita tengok dia duduk di Madinah tu, menteri-menteri kabinet, hak besar-besar ahli majlis mesyuarat ni pokok muhajirin, hak majoriti. Hak ni bahagian ekonomi, hak ni perancang, yang bahagian pertanian, hak ni perancang, macam-macam. Ahli majlis mesyuarat. Kalau orang-orang marhain, mustad'afin, golongan hamba tak tiga pun nak latih jadi menteri. Bila lepas pada 100 pening nak bila tak erti. Lepas tu nak jadi menteri lagu tu. Sebab itulah ulama kata dah. Kalau kamu kaji watak-watak yang berada di belakang Nabi di ambang hijrah itu, kamu akan apa? Kamu akan apa? Bahawa Nabi dia pergi dengan perancangan. Dia pergi dengan perancangan. Maknanya hak duduk situ tu selain daripada kepakaran ada, sudah terbukti ujian dia mampu. Dia sudah lepas dah ujian getir itu. Sebab tu dia pergi sana, dia tidak jadi gila ke dunia. Maknanya dia lepas dah tahap gila pada dunia. Dunia jadi gila ke dia, bukan dia gila pada dunia. Tahap tu sahabat. Berat hati-hati tak kalau pemimpin masih lagi ada perasaan gila ke dunia, berat. Pemimpin tak hilang penyakit tu masa jadi pemimpin. Makna sebelum dia jadi pemimpin tu, mana dia gagal latih dia supaya dia boleh kontrol dunia, bukan dunia kontrol. Kalau dia gagal tu, tiba-tiba jadi pemimpin, sebelum dia sempat mana meletakkan dia di makam ini, seperti mana sahabat, berat dia. Bila dia duduk di atas tu, dia terdedah dengan perempuan, dia terdedah dengan pangkat, dia terdedah pada kekayaan. Sedangkan dia belum lepas ujian tu. Sahabat Nabi yang duduk Mekah ni lepas ujian tu, baru jadi pemimpin di Madinah. Tu sebenarnya peristiwa kekannya, penganiayaan, lepas tu berat sekali Isra' dan Mi'raj, lepaslah ke sahabat tu. Cuba kita tengok ni kita nak sebutnya pokok politik lah. Kita berhak bercakap. Walaupun boleh jadi kalau kita duduk situ berat lagi, kita kena uji Tuhan. Tapi nak ayatnya kita tengok sejarah lagu tu. Manusia ni tak boleh kita nak kata dia hebat kecuali selepas dia diuji oleh Allah SWT. Dalam keadaan tenang gini, nampak molek lah, kau nampak teguh lah, kau nampak habis lah, kau kecek. Jangan. Tapi bila kena ujian, situ baru kita tahu. Rupanya ramah je ni biasa. Kita kata jadi mabuk, jadi macam tak kabar. Situ sahabat Nabi ni pergi hijrah tu dah, semua sudah lepas dah. Maknanya dia sudah sampai dah makam istiqamah, sampai dah. Sebab tu bila dia pergi sana tu, mana Nabi sesat debat tu. Cuma Nabi nak latih sahabat-sahabat lain hak baru-baru. Bahkan sahabat-sahabat Nabi hak hijrah ni yang mewarnai kepimpinan Nabi di Madinah tu, mereka ni sudah jadi tulang belakang yang kukuh untuk menggerakkan misi dakwah Nabi dalam semua aspek. Jadi kita kena ingat itu kedudukan sahabat. Kalau tidak takkanlah Allah SWT abadikan dalam Quran.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. رضي الله عنهم ni ingat mudah tu nak dapat. Kita pas mati tak ada dah nama kita dalam Quran surah ayat lah. Paling tidak kena walladzina tabauhum bi ihsan tu kalau nak. Tu sekali yang kita boleh. Nak jadi muhajirin wal ansar tak boleh dah, lepas tempoh. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin walladzi tu boleh. Sekali duduk peringkat mana dah kita? Walladzina tabauhum bi ihsan, ikut dengan ihsan. Barulah dapat radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi sahabat ni sudah sampai tahap tu. Jadi sebab itulah ulama kata maqam istiqamah ni satu maqam yang tinggi. Berdasar pada ayat surah Al-Ahqaf ni bila sampai, mana kita boleh tahu. Jadi maqam istiqamah ni sebenarnya hakikatnya manusia tak tahu pun sebenarnya. Siapa dia? Cumanya kita tengok daripada perjuangan dia kita tahu. Sebab tu ulama sebut sahabat sebab kita sendiri. Siapa ke dia? Tak tahu. Dan tak ada orang boleh menentukan orang ni siapa maqam istiqamah. Kalau ada orang mengaku ataupun dia memperakui orang ni sudah sampai, misalnya ada mana anak murid dia kata guru saya ni sudah sampai maqam istiqamah misalnya, itu pelawak hangit ni, tak boleh pakas dia abu. Nak tahu mana? Sebab darjat ni Allah yang bila dia bangkit di hari akhirat, bila dia berada di alam akhirat, baru dia tahu rupanya dia ada dan dia boleh. Atas dunia ni orang tak tahu, orang tak pandai pun. Sebab kita kata hak raja biagung itu hak dunia. Sebab ni Allah SWT. Jadi kita akan tahu rupanya kita berada di maqam siddiqin, maqam muflihin, maqam sabirin, maqam mustaqim. Apa ni istiqamah, maqam-maqam ini sebenarnya hadir-hadirat bila kita bangkit di hari akhirat, baru kita tahu orang ni dapat darjah ni, orang ni dapat darjah ni. Pada waktu tu darjah kebesaran dunia tu dia hacur lebur, tidak dibangkitkan darjah. Pangkat-pangkat di dunia ni dia tidak bangkit bersama Tuhan dia. Tuhan dia yang bangun. Mana pangkat tu hacur lebur dalam kubur. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni kerana dia ni sangat penting. Ataupun setengah-setengah ulama dia sebut begini. Dia kata ulama-ulama dia abadikan dalam kitab, dia kata al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Sebenarnya istiqamah ini, orang yang diberi nikmat mendapat darjah istiqamah ni, dia lebih baik sebenarnya daripada Allah kurniakan 1000 keramat pada dia. 1000 keramat. Naknya tingginya nilai istiqamah. Okay, perkara yang seterusnya itu pengajaran hadis ini. Kita tengok sikit pengajaran hadis ini. Yang pertama, antara pengajaran yang dapat kita petiklah ataupun pedoman daripada hadis ini. Sebelum itu cuba tengok, bagi yang ada nota cuba tengok hadis. Tadi ayat Quran. Sebelum kita pergi kepada kesimpulan hadis ini, cuba tengok muka surat 98. Ketika menyatakan maqam istiqamah, Nabi SAW telah bersabda. Jadi berkaitan dengan kedudukan istiqamah ini, Nabi ada bersabda. Dia mari satu riwayat. Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna min afdali a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min. Istaqimu, cubalah istiqamah. Ejahlah dia jadi istiqamah. Berusahalah supaya capai maqam istiqamah dengan melakukan ketaatan secara tetap dan berterusan. Itu secara umumnya gitu. Setakat-setakat setakat-setakat boleh cubalah. Meskipun kamu tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Ibadat ni kalau kita tak boleh, contohnya semaya 2 rakaat, kalaulah kita tak boleh ingat pada Allah 100% pun, tetapi kena usaha. Sebab tu dalam kitab sebut, bisa kita semaya kita ingat tu, kita menghayati makna Quran kan, kita ingat dia mari telitah.
Bila terlintas maknanya seolah hati kita pergi kepada yang lain. Kita kembali balik kepada Allah. Boleh jadi 5 kali berlaku nak habis ke siapa tahiyat itu. Tapi kena cuba. Kena cuba latihan. Jangan bila pergi kita waktu tahu rasa sedap, pula biar gerata gitu. Pak main dia mana klik mai pula. Tai kona naik kok getok pula dah. Nak kita buat sedap gitu. Dalam kitab Abu Daud Nabi kata orang lagu tu dipanggil orang yang lara. Itulah contoh orang lara dari semalam. Bila penumpu dia tawajuh dia pergi pada benda lain, dia tidak eret balik kembali pada Allah. Dia biar sedap. Bakal ralik pula. Orang kan Allah Muhammad. Apa dia ralik? Hati rata lagi. Beberapa supermarket dia pergi. Nah, misalnya. Kalau lagu tu lara. Sebab tu Nabi kata kalau terlintas benda lagu tu kita kena kata dalam hati. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita eret semula. Boleh jadi 5 kali tu. Berlaku pertemuan tu. Ingat ke telah terlintas mal. Eret pula mari ingat tu. Kena usaha gitu. Itu maksud hadis Nabi. Cubalah kukuk mana pun. Memang dah nak sempurna tu payah. Tapi usaha tu boleh pahala lah usaha tu. Nak melengkapkan menyempurnakan ibadat. Itu maksud dia. Dan ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya antara amalan kamu yang paling utama ialah salat, sembahyang. Dan tidak dapat menjaga wuduk dengan sebaik mungkin kecuali orang mukmin yang sempurna imannya. Kita kata, mana pula hadis ni dah sebut. Mula-mula sebut antara amalan yang paling afdal sembahyang lah. As-salat. Ni hadis ni as-salat ni makna sembahyang sungguh. Jangan kita faham selawat. Kalau faham gitu. Ya, salat, sembahyang. Dan tidak dapat menjaga wuduk dengan sebaik mungkin kecuali orang beriman. Apa maksudnya? Ini orang beriman hak kata aman tu billah ni. Mana orang beriman hak jaga suruh, boleh jaga. Hak Nabi nak ayat di sini ke apa dia? Hak Nabi nak ayat di sini ya. Bahawa wuduk ni umumnya manusia ni tak jaga. Umumnya manusia ni dia kurang. Kadang-kadang kalau nak jaga sembahyang, dia jaga sembahyang saja. Dah. Nabi nak ayat ni bila kita nak jaga sembahyang tu amalan yang paling afdal, paling lebih daripada ibadat-ibadat lain. Nak sembahyang kena ada air sembahyang. Tak ada air sembahyang tak boleh sebab syarat sah sembahyang ni dia mesti dalam keadaan berwuduk. Jadi Nabi kata orang beriman sungguh, ni kaitan dengan beriman ni. Orang beriman sungguh kalau dia nak jaga sembahyang, dia kena jaga benda lain. Benda paling dekat dengan sembahyang ke dia? Ambil air sembahyang. Lepas tu dalam hadis lain banyak lagi disebut benda-benda lain yang boleh mempengaruhi khusyuk sembahyang adalah amalan-amalan hak lain. Kehidupan kita seharian. Cuma sebut wuduk ni kerana hak ni lah hak paling dekat dengan sembahyang. Kira-kiranya gitu. Dia panggil isbagul wuduk. Misalnya Nabi tak benar kita bercakap ketika ambil wuduk. Dan selepas ambil wuduk tu terus mana pergi ke tempat tak bercakap kecuali akad takbiratul ihram. Ni dah ambil wuduk tu, ambil wuduk lama ngongeng duk kecek dak boleh ambil wuduk tu. Itu tak termasuk dalam isbal. Tak boleh kelebihan-kelebihan yang disebut oleh dalam hadis-hadis Nabi tak dapat lah. Jadi maknanya dalam hadis Nabi suruh usaha. Antara kesimpulan hadis ni maknanya istiqamah ni bukan termasuk dalam benda yang tidak mampu manusia capai. Istiqamah termasuk dalam ma yuta, benda yang mampu manusia capai. Boleh capai. Kita tahu atau tak tahu itu bab lain. Yang kedua, daripada hadis ni juga kita faham bahawa untuk mencapai maqam istiqamah ini dia melalui latihan ibadat mengikut sunnah Nabi. Mesti ikut sunnah Nabi. Sebab bila dia kata makna kalau kita ngaji apa makna beriman pada Allah? Mana kita percaya kepada semua ajaran-ajaran yang sabit daripada Allah berdasar pada Quran dan hadis. Apa makna kita beriman pada Rasul? Maknanya kita beriman semua dengan ta'alimih, dengan ajaran-ajaran Rasul. Kita percaya, kita sanggup pegang tu. Kita sanggup memartabatkan. Kita jaga tu. Mana usaha tu ke arah tu. Usaha nak supaya kita ni ikut. Sebab itulah hadirat Imam Bukhari dari segi falsafah, antara falsafah besar kitab dia, kitab Bukhari ni apa dia? Apa ya dia? Bukanlah Imam Bukhari tak pernah pun sebut kata hak tak ada oleh kitab aku ni hadis tak sahih. Imam Bukhari tak kata gitu. Dan kenapa Imam Bukhari letak syarat untuk dia masuk dalam kitab dia, syarat melebihi daripada syarat-syarat orang lain?
Sebab dia nak mengajar satu falsafah kepada masyarakat bahawa kita umat Islam ni kena berusaha dalam amalan kita ni, kena pegang hak sahih-sahih. Kena pegang hak sahih-sahih. Ni kalau hak sahih ada, hak dhaif ada, apa ya duk kekeh hak dhaif tu? Kena kekeh hak sahih. Kena pegang hak sahih. Itu. Makna itu latihan, perlu latih. Kena ajar didik kita ni pegang pada hak sahih. Cari hak sahih. Kalau bab makan ni kita akan cari halalan thayyibah, kita syarah jebuk-jebuk 4 hari tak usah syarah dah. Faham molek kita tu. Tapi dalam bab amalan kenapa tidak begitu? Cari hak sahih. Mana setiap benda kena pasti ada pada Nabi buat. Kita cari dia. Seperti orang kata mencari yang halal itu fardu, begitu juga mencari yang sahih juga fardu juga. Itulah. Tu. Jadi kadang-kadang Allah SWT akan hukumlah kita. Kalau kita ni dia nak tumpu pada benda-benda tidak sahih, Allah akan hukum kita. Hukum jadilah ke mana? Jadi kita macam kita tak pandai sahih, kita tak besar pada sahih. Itu hukum itu tu. Benda tak ada dalil kita besar, habis pitih beribu-ribu misalnya. Itu hukum itu. Dia apa nak sangat ke? Istidraj, istihabui dia. Biar dia buat semolek, biar dia buat semolek. Habis pitih, dia tak berasa habis pitih tak apa. Pitih tu bukan pitih pot dia tu, kena ingat tu. Pitih kita tak reda guna pitih kita untuk buat benda-benda lagu tu. Kita sebagai umat Islam kita tak reda. Tak boleh. Kita tak reda. Tak suruh kaya apa pun. Kita tak reda. Kalau guna pitih dia boleh kira. Hak banyak-banyak sampai sejuta, 100,000 duk buat benda-benda hak tidak ada asal, misalnya sebagai contoh. Kita tak reda tu. Kalau melibatkan duit kita membayar cukai. Kita akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Guna duit kita tidak mengikut sunnah tu. Kita sebagai rakyat kita ada hak. Dia orang yang urus duit dia kena ingat tu, bukan pitih pot dia tu. Pitih kita tu nak habis tak terkalu lagu tu. Sebab kalau kita tengok dalam hadis, kalau kita nak beramal dengan hadis dhaif ni, sekadar untuk amalan peribadi, apa maksud? Bila kata amalan peribadi, maknanya hak tu tidak boleh mempengaruhi orang lain. Tidak boleh kita nak tarik buat benda hak hadis dhaif ni secara besar-besar. Tak boleh hak tu. Hak tu untuk sahih. Ni siapa nak perhabis pitih kerana anggap benda ni tak apalah, kerana ada juga hadis dhaif. Boleh ramal. Hak tu paling tidak orang kata dalam bab fadailul amal tu pun buat secara individu, tak boleh nak galak, tak boleh kita nak tarik orang sehingga jadi nampak. Kalau orang jahil dia akan tengok, nampak macam wajib amalan ni. Tak boleh. Tu. Jadi kita kena faham lah hak kata boleh amalan-amalan hak berkait dengan hadis-hadis dhaif boleh amal. Tu dalam skop yang terlalu kecil. Untuk amalan peribadi boleh lah. Kalau ada. Ni siapa nampak tu habis pitih banyak ketemu keluar ke arah yang semua buat. Kalau orang tak buat tuduh pula, ni jadi lagu lain lah. Kena ingat dia tak? Ini masalah agama. Agama ni dia ada tuan dia. Bukan kita tuan agama ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita buat betul tu terkalu bila kita ada jawatan. Jangan kita buat betul tu kalau tak di agama ni tidak lagu tu. Nauzubillah min zalik ya. Dalam agama ni dia ada cara dia, ada kaedah dia. Kadang-kadang Allah hukum seorang tu dengan lagu tu, dia rasa dia minat pada benda-benda yang tidak kuat. Dia minat pada benda-benda yang mana Nabi tak ajar. Padahal kalau kita tengok dalam kitab doa hak paling tinggi sekali kalau dalam bab doa lah. Seperti mana tersebut dalam kitab Imam Nawawi tu, Matan Arba'in itu, doa yang paling tinggi adalah doa yang kita berdoa ketika tak ada orang, tengah malam misalnya, doa untuk orang lain. Kita dengan Allah saja, isteri kita pun tak tahu. Hak tu doa paling tinggi. Kita tengok sahabat kita tak mari masjid misalnya, rumah tepi masjid misalnya, hari Jumaat yang mari tu pun lewat. Sehingga beli duit seawak tahu tu. Orang nak bayar baru naik ke masjid. Kita fokus kita saja. Kita pun doa ke malam. Tak ada siapa tahu. TV3 ke tak ada siapa tahu. Orang tak boleh nak boleh putih. Dia dengan Tuhan saja. Ikhlas sungguh nak ayatnya. Nabi kata orang lagu ni malaikat akan berdoa kebaikan kepada dia. Ni doa paling lebih. Apa tak buat? Apa tu? Kita galak tu. Tapi dia tak nampak meriah lah. Dia tak boleh tak nampak meriah. Nak jual kepuk ke mana kena lagu tu. Tidak nampak meriah. Orang kita ni nak meriah. Dia nak ramah. Tu tak boleh lah lagu tu. Dia kena tengok lah Nabi buat lagu mana. Jadi
Yalah. Jadi kalau kita nak perhabis pitih, kena perhabis pada benda hak lain. Tak boleh benda-benda gini. Tak boleh benda-benda gini. Kena beringatlah, kena beringat. Baik, pengajaran hadis yang pertama. Daripada hadis ini kita dapat buat beberapa kesimpulan di dalam nota atau sebut. Yang pertama saya nak baca ni. Yang pertama, keprihatinan para sahabat secara umumnya dan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi secara khususnya terhadap agama. Maknanya ayat ni secara umum, ayatnya sahabat Nabi ni dia sangat prihatin terhadap agama. Siapa tanya dah? Tanya Nabi. Jadi kita boleh tanya ulama. Ustaz gapo dia gak amal hak sunnah hak paling besar. Dia kena ajar tanya gitu. Jangan pula kita tanya gapo dia ustaz amal hak Nabi tak buat tapi molek kita nak buat. Jangan tanya gitu. Kita tanya ustaz gapo dia amal hak bila kita buat ni kira-kiranya biar padailah berbalalah kalau tak tidur malam apa. Tu dia tanya lagu tu. Ayat ni sahabat ni sangat prihatin. Yang kedua, sifat prihatin itulah yang mendorong mereka mengajukan berbagai-bagai bentuk soalan kepada Rasulullah dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan beragama mereka. Kena ingat sahabat-sahabat Nabi hok duk tanya-tanya lagu ni dia ni ada kerja bukan tak ada kerja. Ni sahabat ni. Bukan kata sahabat ni kerja dia duk ngate tu dia jadi duk tanya benda dak. Kerja kerana ada siang hari tu kerja pagelak. Tapi dia tanya sebab ni beramalan untuk akhirat. Pak kerja dunia tu jalan seperti biasa. Enggak kita kalau kita kerja bagi mutu ke budak misalnya sebagai contoh itu kerja kita sumber pendapatan enggak tak boleh kita nak tanya orang ahli ke mana enggak ambo biar bagi mutu ni boleh pahala jak daripada buka kedai siapa kau tutup kedai pula biar boleh pahala tanya kan nak biar dapat pahala sebab sahabat Nabi tanya-tanya ni kadang-kadang dia ni kerja pemungut buah kerja je mencantolkan biji apa ni kita kata benih kurma tina dengan hak jata kerja. Tetapi tanya Nabi dalam agama sebab apa prihatin. Kadang ada kerja dia bukan kerja mengajar dak, kerja biasa tapi prihatin. Jadi prihatin dia kalau duduk kepada manusia, siapa saja dia tu akan jadi molek dalam agama. Kalau orang agama dah tapi tak ada prihatin terhadap agama, tak molek juga. Asal daripada pendidikan agama, sekolah rendah, sekolah Islam dah, seri, naik sekolah menengah, semi, naik pula universiti Islam. Tapi tak prihatin terhadap agama. Tak ada kelebihan juga. Tapi ada setengah-setengah orang tu sekolah daripada sekolah rendah, sekolah tidak seri, tidak agama lah. Lepas tu pendidikan pun tak ada agama. Quran pun tak. Kadang-kadang dia mari, Allah beri pada dia prihatin terhadap agama. Ada juga, ada kebaikan, tetap ada kebaikan. Itulah maksudnya. Yang ketiga, kepandaian Sufyan bin Abdullah dalam mengemukakan soalan jelas menunjukkan kebijaksanaan beliau dan kesungguhannya dalam mendapatkan satu tip atau formula beragama demi menghadapi kehidupan yang mendatang. Yang keempat, kepentingan beriman kepada Allah berpandukan kitab suci yang diturunkannya dan sunnah nabinya secara istiqamah. Yang kelima, kepentingan beristiqamah atas agama Islam hingga ke akhir hayat. Yang keenam, setengah hadis jelas sekali berpunca daripada Al-Quran. Mengikut setengah-setengah ulama' hadirat, setiap hadis Nabi itu sebenarnya dia ada berpunca daripada Quran. Ramai juga ulama' berpendapat gitu, antara Syekh Waliullah. Mengikut kajian dia, setiap hadis Nabi mesti dia ada berkait dengan ayat Quran. Mesti ada. Ramai juga ulama' yang berkeyakinan gitu. Yang ketujuh, setengah hadis merupakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni ciri hadis Nabi, sifat hadis Nabi. Kata-kata ringkas tapi maknanya luas. Itu ciri hadis Nabi. Kalau kita agak kecek sepatuh, orang boleh faham sebaku. Kalau kecek sebaku, orang boleh faham sepatuh, itu bukan ciri hadis Nabi. Hadis Sufyan di atas adalah salah satu daripadanya yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-8, salah satu tanda hadis sahih ialah maknanya selari dengan makna Al-Quran dan bertepatan dengannya. Ciri hadis yang sahih dia tak canggah dengan Quran. Itu ciri dia, pengecaman dia boleh cel. Kalau bercanggah dengan Quran tak boleh. Sebab itulah hadirin hadirat, antara yang ulama guna, misalnya ada hadis mana Nabi ini
bersahur, jarak di antara semaya Nabi dengan sahur Nabi mana 50 ayat ni. Nah, hadis tu. Tapi hadis tu tak jelas. Antara sebab ulama kata tak boleh pakai hadis tu untuk menunjukkan berhenti awal sebelum azan subuh kan, 10 minit imsak tu, kerana bercanggah dengan Quran. Bercanggah dengan Quran, dia tak boleh bercanggah dengan Quran. Yusuf Qadawi kata hak ni bercanggah dengan Quran. Jadi maknanya hadis tu sahih. Jadi maknanya makna dia tu tidak merujuk pada waktu tu. Jadi kalau kita faham, nah, seolah-olah Nabi berhenti sahur, jarak di antara sahur Nabi dengan semaya subuh lah 50 ayat waktu tu. Maknanya itulah kira-kiranya nak sabit imsak dasar hadis tu. Tak boleh. Sebab dia bercanggah Quran. Sebab Quran terang sangat sebut. Ni dia Yusuf Qadawi dia hurat wa kulu washrabu tu lah. Ayat tu mana biar rapat pada waktu subuh tu. Tak ada imsak ni, tak ada sebenarnya. Tu maknanya kalau kita pakai lagu tu dia akan bercanggah Quran tu. Mana boleh hadis sahih tu tak ada ciri tu. Tak boleh bercanggah dengan Quran. Yang kesembilan, meskipun maqam istiqamah agak sukar dicapai dengan sempurna, Nabi SAW tetap menganjurkan umatnya agar berusaha mencapainya sedaya mungkin. Sekak-kak agak cubalah. Kerana kita ni diberi usaha, diberi pahala berdasar pada percubaan. Usaha, cuba nak buat. Tak siapa apa tak apalah, asalkan kita ada usaha ke arah itu. Yang ke-10, hakikat istiqamah ialah menjunjung segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan secara berterusan dengan penuh rasa taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna istiqamah secara umumnya begitu. Dan itulah hadirat hadis yang ke-13 ni, mana kita dapat faham daripada hadis ni. Mudah-mudahan kita cubalah untuk meletakkan hidup kita ni selaras dengan sunnah Nabi SAW dalam semua perkara lah, dalam semua perkara. Cubalah hadirat kita pakai usaha, cuba semok hidup kita ni mana lagi agak-agaknya yang tidak sesuai dengan sunnah ni, kita cuba baikilah. Itulah tujuan yang paling utama kita belajar hadis Nabi. Bukan kita nak tengok kesalahan orang, tidak. Kita nak tengok kesalahan kita, di mana sudut yang kita perlu baiki. Itulah matlamat objektif yang utamanya. Begitulah hadirat. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita mempelajari hadis ni, Allah akan bui hidup kita ni jadi seperti mana hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Begitulah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.